Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita dah masuk kepada bab 3 iaitu penakulan logik, bab baru. Okey, topik yang kita akan pelajari adalah tentang, kalau nampak poin cikgu ni, penyataan atau hujah. Apa itu penyataan, apa itu hujah? So, untuk hari ini kita pergi kepada penyataan dulu. Apa itu penyataan atau hujah? Kalau kita tengok, ini adalah lembaga ahli parlimen parlimen, di mana di sini parlimen ialah badan perundangan kerajaan untuk menyatakan penyataan atau hujah-hujah. Okey, ini salah satu contoh aplikasi lah di mana berlakunya penyataan atau hujah. Okey, baik. Mula-mula cikgu nak yang awak perlu salin adalah tajuk hari ni, bab 3 penakulan logik. Okey, tulis kat indeksnya bab 3 penakulan logik, dan seterusnya cikgu nak awak salin apa yang cikgu tak salin semua apa yang cikgu suruh salin awak salin lah. Okey, sekejap. Okey, nampak tak? Okey, seterusnya okey, awak tuliskan situ dah tulis bab 3 penakulan logik. Awak tuliskan. Sekejap, cikgu ambil marker cikgu. Okey, awak tuliskan ni penyataan. Okey, patutnya ada, kalau tengok buku teks muka surat 56. Okey, muka teks muka surat 56. Nanti dekat atas tu dia ada tulis 3.1 penyataan. Okey, tuliskan tajuk penyataan, subtopik dia lah. Okey, bab 3 atas dia, lepas tu penyataan. Apa itu penyataan? Tolong salinkan yang ni. Okey, ni 3.1. Tajuk dia kan ada penyataan dan hujah. So cikgu nak hari ni nak ajar tentang penyataan. Okey, penyataan tu apa? Penyataan ialah satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya sama ada benar ataupun palsu, tetapi bukan keduanya. Senang kata macam ni lah. Nak tahu dia penyataan ataupun tidak, apabila sesuatu tu kita boleh jawab benda tu benar ataupun palsu. Okey, itu maksud penyataan. Nanti awak salinkan. Kalau nak fahamkan, tengok contoh 1. Ni pun awak salin. Contoh 1, soalannya adalah tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah penyataan ataupun bukan penyataan. Berikan justifikasi anda. Okey, ini ada A, B, C, D, E kan. Okey, sebelum awak buat A, cikgu nak awak salin contoh 1, salin soalan dia. Lepas dah salin yang atas ni warna coklat ni, okey, terus kepada contoh 1. Tapi yang A cikgu nak awak mulakan dengan ini. Yang A ni. Okey. Penyataan dia tanya, soalan dia samalah ni, tentukan sama ada penyataan atau bukan penyataan. Okey, salin dulu ni. Ni soalan ni salin. Tetapi jangan letak A ni. Jangan letak A, B, C yang tu. Okey. Soalan A, cikgu nak awak salin ni. A. Okey, yang cikgu tandakan ni. A. Nak tahu dia penyataan ataupun tidak, apabila sesuatu tu kita boleh jawab ia benar ataupun palsu. Okey, contoh dia kata 2 tambah 3 jawapan dia 5. Kalau kita boleh jawab betul ataupun salah, yang ni apa boleh kita jawab? 2 tambah 3 5. Oh, samalah dengan jawapan dia 5. Oh, betul lah, betul. Kalau kita boleh jawab betul ataupun salah, tak kisahlah benda tu betul ke salah, maka dia adalah pernyataan. Okey, sebab dia suruh berikan justifikasi anda kan. Penyataan kerana ia benar. Boleh jawab penyataan ataupun ikut ayat ni. Penyataan bolehlah. Penyataan tuliskan kerana ianya benar. Boleh tulis macam tu. Benar ke salah ke tak kisah. Kalau kita boleh jawab benar ataupun
salah, maka dia adalah penyataan. Tak faham lagi? Tengok contoh yang kedua, B. 2 darab 3 sepatutnya dapat 6. 2 darab 3, 6. Nampak 2 darab 3, 6. Tetapi dia bagi negatif 10. Mana sama? Ni salah ni. So, tak kisahlah dia salah ke betul. Asalkan awak boleh kenal pasti benda tu benar ataupun salah, maka dia adalah penyataan. Okey, tuliskan penyataan kerana ianya, tengok, kerana ianya palsu. Ataupun nak jawab ianya ayat palsu, ataupun kerana ianya palsu pun boleh. Tadi yang atas tu nak letak ianya ayat benar pun boleh. Nak jawab ianya benar pun boleh. Okey? Tak kisahlah dia tu benar ke palsu ke, maka dia adalah penyataan. Okey? Kena faham tadi tu. Ni. Dia ni benar ke palsu ke, dia adalah penyataan. Okey, tengok seterusnya. C. Nanti awak salinkan C. 4 tambah 6. 4 tambah 6, dia macam ayat tu tergantung. 4 tambah 6. Kita nak jawab betul ke, salah ke, kita pun tak tahu kan. Kita tak pasti. Lainlah kalau dia bagi sama dengan apa kan. Barulah kita boleh bandingkan betul ke salah. Tapi ayat tu tergantung. Dia kata 4 tambah 6. Macam tu je. So, kita tak jelas. Benda yang tak jelas, yang boleh kita jawab betul ke salah kan. 4 tambah 6. Apa yang nak tanya? So, kalau tak jelas kat situ, kita kata dia adalah bukan penyataan. Kita tak boleh nak jawab dia ni betul ke salah ke. Kita tak pasti dia nak apa kan. So, bukan penyataan kerana tidak dapat ditentukan kebenarannya. Ditentukan kebenarannya. Kita tak tahu dia benar ke salah ke. Kita tak tahu. So, kalau tak jelas, kita buat penyataan. Boleh Penyataan tu tak kisah sama ada benar ataupun palsu. Okey, tadi contoh A, B, C. Sekarang sambung. Baru tengok dalam buku teks. Sekarang okey, sekarang barulah awak buat yang ni tadi A, B, C, sambung D. D, E, F, G, H. Ni padam. Sebab cikgu nak bagi mahir tadi, cikgu tambah dengan contoh cikgu tadi. A, B, C, kemudian D. Okey, tengok Tolong besarkan sikit. Okey, cikgu zoom Oh, sorry. Tolong hantar buku kerja. Okey. Itu satu perintah. Kita tak boleh jawab ya ke, benar ke. Kalau penyataan itu, satu ayat itu menunjukkan perintah atau arahan, okey, kita tak boleh kata dia penyataan. So, jawapan dia ni, nanti awak salin. Bukan penyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan kebenarannya. Macam tadilah. Dia kata tolong hantar buku. Itu kan satu arahan. Benda tu, tolong hantar buku. Kita tak boleh jawab ya, betul ke, salah ke. Sebab dia merupakan satu bentuk arahan. So, dia bukan penyataan. Okey? Tak faham lagi? Okey, tadi D, E pula. Menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi di Malaysia. Betul tak? Menara Kuala Lumpur, KL Tower adalah menara paling tinggi di Malaysia. Ni fakta ni. Dia kata, ya, memanglah menara Kuala Lumpur tu dia memang paling tinggi dekat Malaysia. Jadi kita boleh jawab ya. Kita boleh menjawab benda tu ya. So, kalau ya ni jawapan dia B, penyataan kerana ayat itu adalah benar. Okey. D, E, F pula. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Kita nak jawab apa? Betul ke salah? Sebab dia satu pertanyaan kat situ. Okey. Kita datang naik van. Jadi penyataan jawapan dia berbagai-bagai kan. Dia bukannya menjurus kepada betul ke salah ke. Kalau arahan, kalau bentuk soalan, ada tanda soal, dia adalah bukan penyataan. Bukan. Kerana ayat ini tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sebab kita tak boleh jawab benar ataupun palsu.
Sebab jawapan yang kita nak buat tu mungkin naik van, jalan kaki kan. Okey, ni satu bentuk soalan, dia bukan penyataan. Okey. G, seterusnya. X tambah 3 sama dengan 5. Jelas tak soalan ni? X tambah 3 sama dengan 5. Okey, kita boleh jawab ya ke, tidak ke. Lainlah dia letak nombor macam tadi kan. 2 tambah 3, 5. So kita boleh check, kita boleh kira. 5 dengan 5. Iyalah, betul lah. Dia kata sama lah. Sekarang ni soalan ni tak jelas. Kenapa tak jelas? Dia tak letak nombor, dia letak X. Okey, kita nak jawab betul ke salah, kita tak tahu sebab kita tak tahu X tu berapa. Soalan ni, ayat ini dia tidak jelas. Maka sebab dia ada X kat situ, kalau dia ada nombor, kita boleh kira kan, kita boleh buktikan. Maka soalan D adalah bukan penyataan, kerana dia tak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Lainlah kalau dia letak nombor X tu, so kita boleh kira dan kita boleh jawab betul ataupun silap. Okey, kalau X saja huruf tak jelas, so kalau dia perintah, kalau dia arahan dan soalan tu tak jelas, kita tidak katakan dia penyataan. Okey, soalan yang terakhir, negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Okey, sebenarnya penyataan ini adalah salah. Sebab kalau garis nombor ni 1, 2, 3, ni negatif 1, negatif 2. Kalau lah cikgu teruskan sini negatif 6 dulu kan, baru negatif 8. Sepatutnya yang duduk paling kanan dia lagi besar daripada yang duduk paling kiri. Okey, tetapi dia cakap kat sini ni lebih kena tahu ni simbol macam ni, apa beza dia. Okey, kalau dia ke kiri, kita sambungkan. Dia K, so kecil. Kalau kita sambungkan macam tu, dia macam B tu besar. So kalau macam ni, K tu kecil. Negatif 6 kecil daripada negatif 8. Soalan ni adalah salah ni. Sebab negatif 6 ni lagi besar daripada negatif 8. So kalau kita boleh jawab benda tu benar atau palsu, maka dia adalah penyataan, kerana ayat itu palsu. Sebab kita boleh jawab negatif 6 dia lagi besar daripada negatif 8. Tapi soalan ni kata, ayat ni kata negatif 6 lagi kecil daripada 8. So penyataan ni salah. Kita boleh jawab benda tu salah kan. So dia adalah penyataan. Okey, contoh, hari ni awak makan apa? Tu kan soalan. Kita tak boleh nak jawab betul ataupun salah kan. Maka dia bukan penyataan. Contoh, pagi tadi awak makan burger. Pagi tadi awak sarapan burger. So kita boleh jawab benda tu salah. Saya tak makan burger, saya makan nasi lemak. Kalau dia cakap macam tu, maka itu adalah penyataan. Sebab kita boleh jawab benar ataupun palsu. Cikgu harap awak jelaslah dengan contoh nombor 1 ni tadi. Okey, ini yang cikgu suruh awak salin tu. Baru nampak ni. Ni awak salin ni bab 3 tajuk dia. Lepas tu ni yang cikgu putihkan ni. Ni pun salin. Okey. Ni 3.1 tulis dulu. Muka surat buku teks ni muka surat 56 boleh rujuk. Okey, penyataan. Okey, ni salin semua. Kemudian contoh 1 ni pun soalan dia salin, tetapi A dan B tu jangan mulakan daripada sini. A dengan B ikut contoh yang cikgu bagi ni tadi. Okey, A, B, C, D. A, B, C. Barulah sambung D, E, F, G. Dan ni jawapan dia. Okey. Okey. Seterusnya, cikgu tunjuk contoh 2. Ada okey, tak pun macam ni. Slide yang pertama habis dekat sini, nanti cikgu sambung Ada 3 video untuk hari ni. Okey.